A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kelas hari ini ditaja oleh Target to Jannah, grup pelajar-pelajar daripada Hulu Langat. InsyaAllah kita dah sampai ayat yang ke-15. InsyaAllah hari ini kita masuk ayat yang ke-16. Sebelum kita masuk ayat 16, cuba kita tengok maksud ayat yang lepas, antara pengajarannya dan kaitan dengan ayat pada hari ini, insyaAllah. Ayat yang lepas benar Allah nak, ayat Quran ni adalah secara umumnya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai panduan untuk semua manusia, supaya akhirnya mereka kenal Allah, mentauhidkan Allah dan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ayat Al-Quran mengajak manusia supaya beriman kepada Allah yang satu, maka akan berlakulah pertembungan, akan berlakulah pergeseran, pertentangan di antara kumpulan yang sentiasa mengikut hawa nafsu sejak daripada nenek moyang mereka dengan mereka yang betul-betul berfikiran waras dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab Quran sebagai petunjuk supaya manusia beriman kepada Allah, maka setiap ayat Quran menceritakan tentang perihal tauhid, perihal beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lawannya ialah Quran menceritakan perihal kaum ataupun umat manusia yang mensyirikkan Allah, yang menduakan Allah. Dan Quran juga menceritakan betapa lemah dan betapa tidak cerdiknya mereka-mereka yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalil-dalil yang membuktikan Allah itu esa, Allah sahaja yang berkuasa, Allah sahaja yang berhak disembah, cukup banyak dan jelas di hadapan mata mereka. Maksudnya mereka tidak menolak Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan jahil, tapi dalam keadaan mereka sedar, tetapi sebab mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan juga dikuasai oleh sifat sombong, maka mereka menolak Allah Subhanahu wa taala, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang lepas Allah gambarkan bahawa kebenaran itu hanyalah milik Allah. Apa saja yang benar, apa saja yang baik adalah lahu, milik Allah, lahu da'watul haq. Dan sebalik daripada dakwah kepada Allah, sebalik daripada mentauhidkan Allah, semua tu Allah berkata wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna. Satu pun tidak boleh menyahut seruan ataupun doa manusia yang meminta kepadanya. Dan Allah bagi contoh, misal bagaimana doa orang-orang kafir yang mensyirikkan Allah, yang menyembah selain daripada Allah, doa mereka sia-sia. Allah bagi contoh. Gambaran doa mereka sia-sia adalah seumpama mereka menghulurkan tangan ke arah air untuk air itu sampai ke mulutnya untuk diminum, tanpa mereka mendekatkan tangan kepada air. Maka Allah kata wama huwa bibalighi, mereka tak akan dapat minum air sampai bila-bila. Begitulah gambaran orang-orang kafir yang menyembah selain daripada Allah, meminta kepada berhala, meminta kepada selain daripada Allah, maka permintaan mereka, doa mereka sia-sia dan sedikit pun tidak akan memberi manfaat, seumpama orang yang menghulurkan tangan ke air
untuk air itu bergerak sendiri dan masuk ke dalam mulutnya. Maka Allah kata wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Tidaklah doa orang-orang kafir melainkan semuanya dalam kesesatan. Kemudian ayat 15 Allah beritahu hebatnya Allah, esanya Allah, sehinggakan semua yang di langit dan di bumi sujud kepada Allah. Hanya sujud kepada Allah. Allah kata walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Sama ada secara sukarela ataupun secara paksa. Bahkan wazilaluhum, bayang-bayang mereka pun sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada bil ghudu di waktu pagi ataupun wal asal di waktu petang. Kenapa Allah sebut bayang? Setiap makhluk Allah ada bayang, pokok ke, haiwan ke, manusia ke. Kenapa Allah sebut bayang? Pertama, Allah nak beritahu kehebatan Allah, bukan setakat makhluk tu tunduk sujud kepada Allah, tapi bayang mereka pun tunduk. Itu menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang Allah nak beritahu ayat seterusnya. Jadi kalau bayang-bayang pun boleh tunduk, bayang bukan makhluk lah, dia bayang kepada makhluk yang bukan berbentuk fizikal, dan kalau bayang pokok tidak ada akal tapi boleh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh kenal Tuhan. Maka ayat 16 yang kita akan belajar hari ini, Allah nak beritahu, Allah nak mencela sebenarnya betapa teruknya manusia yang berbentuk, ada fizikalnya, ada akalnya, tapi masih tidak boleh sujud dan tunduk kepada Allah. Makna beza antara manusia yang diberi akal, yang ada fizikal dengan bayang. Kalau bayang-bayang pun boleh tunduk, tiba-tiba manusia yang ada akal, yang ada fizikal, masih tak boleh berfikir untuk kenal Allah dan untuk sujud pada Allah. Maka sebenarnya ayat 16 yang kita akan belajar hari ini, Allah nak beritahu betapa teruknya manusia, betapa bodohnya manusia yang masih tidak menggunakan akal untuk berfikir, untuk kenal Allah dan untuk sujud kepada Allah. Dan pasal bayang-bayang ni Allah juga sebut dalam surah An-Nahlu ayat 48. Sebelum kita masuk ayat baru, cuba tengok surah An-Nahlu ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamin wasyama'il sujjadan lillah wa hum dakhirun. Maksudnya Allah kata awalam yarau, tidakkah, ayat Quran sebagaimana saya selalu sebut, apa yang disebut oleh ulama, iaitu Al-Quran bercakap dengan orang yang berakal. Quran hanya layak untuk orang yang berakal, yang bila membaca dia berfikir. Sebab itulah banyak ayat Al-Quran mengajak manusia supaya berfikir. Dan banyak Allah mencela orang yang tak berfikir. Afala tatafakkarun, afala ya'qilun. Jadi ayat ni Allah nak mengajak manusia berfikir. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Tidakkah mereka memerhati? Tidakkah mereka berfikir? Mereka ni siapa? Orang yang ragu-ragu kepada keesaan Allah dan kebesaran Allah. Mereka yang masih tidak menyembah Allah. Allah bertanya, tidakkah mereka berfikir ila ma khalaqallah, kepada apa yang Allah telah cipta, min syai'in, daripada apa sahaja, sama ada yang berbentuk fizikal ataupun berbentuk bayang. Maka Allah sebut di sini bayang-bayang. Yatafayya'u, yatafayya'u mana yataharraku, bergerak. Zilaluhu, bayang-bayangnya, anil yamin, ke kanan, wasyama'il, dan ke kiri. Bayang pokok ke, bayang orang ke, bayang binatang ke, dia bergerak ke kanan ke kiri mengikut kedudukan matahari. Apa petunjuk bayang itu mengikut pergerakan badan mereka? Sebenarnya itu adalah petunjuk bahawa sujadan,
mereka sebenarnya sujud dan tunduk kepada Allah. Wahum dakhirun, dalam keadaan mereka merendah diri. Jadi ayat ni Allah nak mencela orang yang ada akal, ada fizikalnya, tapi masih tidak boleh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna mereka ni lebih teruk daripada bayang-bayang. Jadi insya-Allah ayat hari ini kaitannya dengan ayat lepas ialah Allah nak mencela mereka yang masih tidak kenal Allah dan tidak sujud kepada Allah, walaupun mereka ada bentuk fizikalnya, mereka diberi akal, mereka ada kitab, mereka diutuskan para rasul. Kita tadabbur insya. Qul, katakanlah. Allah perintah pada Nabi. Allah perintah kepada Nabi, qul, katakanlah. Iaitu beritahulah kepada orang-orang musyrikin, man siapa? Rabbus samawat. Rabbu apa makna? Apa makna Rabb? Kalau kita terjemah Tuhan macam tak rasa dan kita tak boleh bayangkan kehebatan Rabb. Sebab tu dalam bahasa Arab, Rabb ni mesti ada 3 unsur. Barulah dilayak dipanggil Rabb. Apa dia? Siapakah? Satu, pencipta, Al-Khaliq. Yang kedua, pemilik, Al-Malik. Yang ketiga, Al-Mudabbir, pengurus. Ada 3 ni baru layak dipanggil Rabb. Dan Rabb juga daripada perkataan tarbiyah. Tarbiyah tu sebenarnya daripada perkataan Rabb, ataupun Rabb daripada perkataan tarbiyah. Apa maksud dia tarbiyah? Iaitu Allah bukan setakat mencipta langit, mencipta manusia, mencipta haiwan, tapi Allah mendidik, Allah menjaga, Allah memberi kebaikan kepada makhluk yang diciptanya. Kecuali makhluk tu telah menolak, maka Allah izinkan, Allah beri apa yang makhluk tersebut inginkan. Jadi sebenar makna Rabb ialah Allah yang mendidik, bukan setakat Allah mencipta. Jadi Allah pencipta, pemilik, pengurus langit, wal ard, dan bumi. Jadi Allah suruh Nabi cakap pada siapa ni? Kepada orang musyrikin yang menyembah berhala, yang menyembah pokok, yang menyembah selain daripada Allah. Allah nak tempelak mereka, Tuhan yang patut disembah ialah yang hebat, iaitu yang mencipta langit, yang memiliki langit, yang mencipta bumi, yang mengurus bumi. Adapun Tuhan yang kamu cipta, sebenarnya dia termasuk apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kalau kamu sembah matahari, dia adalah termasuk makhluk yang dicipta oleh Tuhan. Kalau kamu sembah berhala pokok, dia termasuk makhluk yang dicipta Allah di bumi. Jadi sebenarnya kamu bukan sembah Tuhan, kamu sembah apa yang dicipta. Jadi di sini pun nak menunjukkan bahawa akal orang-orang yang tak beriman ni dah tak betul, tak waras. Sebab apa? Dia bukan sembah Tuhan yang hebat. Bahkan bukan Tuhan pun yang disembah, melainkan hanyalah batu ataupun kayu. Kemudian qul, katakanlah Allah. Ini ada soalan, siapa pencipta langit dan bumi? Sebenarnya soalan ni bukan nak jawapan, macam kita dah beritahu sebelum ni. Soalan ada 2, satu majazi, satu hakiki. Hakiki nak jawapan ataupun nak maklumat. Yang majazi nak mencela, nak mengutuk, nak mengingkari. Jadi Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? Okey, ada jawapan tak dalam ayat ni? Mana jawapan? Mana jawapan? Qulillah. Sekarang kul, Allah perintah siapa ni? Tak, kul seorang ke ramai? Kul seorang ke ramai? Seorang ke ramai? Qulu kan?
Jadi Allah suruh Nabi tanya orang kafir, siapa pencipta langit dan bumi? Kemudian Allah suruh Nabi jawab, Qul Muhammad, Allah. Boleh faham tak? Allah suruh Nabi tanya orang kafir, siapa pencipta langit? Kemudian sebelum orang kafir jawab, Allah suruh Nabi yang jawab, Allah. Kenapa Allah tak biarkan orang kafir menjawab? Kan? Kenapa? Sepatutnya dah bagi soalan pada mereka, biarkan mereka fikir dan mereka jawab. Kenapa Allah suruh Nabi yang jawab? Ha? Agak-agak dia jawab tak berhala? Ha? Agak-agak lah dia jawab tak berhala? Ha? Tak akan jawab. Otak dia, akal dia akan mengingkari bahawa berhala mencipta langit. Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi mereka tetap akan jawab Allah. Jadi tak perlu tunggu jawapan mereka, sebab Allah dah tahu jawapan mereka dan kamu pun tahu jawapannya. Jadi kamu bagi tahu teruslah jawapannya, iaitu Allah. Secara semula jadi mereka akan jawab Allah. Sebab tu ada tak ayat lain Allah suruh Nabi bertanya orang musyrikin dan mereka jawab. Allah sebut dalam surah apa? Surah Luqman. Cuba buka surah Luqman ayat 25. Man khalaqas samawati wal ard. La yaqulunna Allah. La yaqulunna Allah. Kemudian qul alhamdulillah. Qul alhamdulillah, lepas tu bal aktsaruhum la ya'lamun. Okey, cuba tengok ayat ni pula. Walain sa'altahum dan pastilah sekiranya engkau bertanya mereka. Yang ni Allah suruh Nabi tanya terus. Yang ni Allah buat andaian. Sekiranya engkau bertanya mereka, orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah kata apa? La yaqulunna. Mereka tak jawab, tapi Allah yang bagi tahu. Pasti mereka akan menjawab Allah. Yang ni Allah suruh Nabi jawab. Yang ni Allah bagi tahu apa yang mereka akan jawab. Kemudian Allah kata apa pula pada Nabi? Yang ni Allah perintah Nabi jawab Allah. Yang ni pula Allah bagi tahu apa yang orang kafir akan jawab. Kemudian apa yang Allah perintah Nabi pula? Allah perintah Nabi apa? Qul alhamdulillah. Alhamdulillah apa makna? Segala puji. Okey. Bila sebut alhamdulillah ni benar baik ke tak? Baik kan? Kenapa Allah suruh Nabi puji Allah? Bila orang kafir menjawab yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Tiba-tiba Allah kata, okey, sebut alhamdulillah. Apa yang baik? Sekarang orang kafir yang mengatakan Allah mencipta langit dan bumi, mereka sembah tak Allah? Tak, mereka tetap sembah. Habis kenapa Allah suruh Nabi kata alhamdulillah? Apa yang patut dipuji? Tapi kalau mereka intirah tapi tak sembah, ada faedah? Tak ada faedah juga. Mereka masuk neraka dan kekal. Macam kita tanya orang kafir kan, siapa cipta langit dan bumi? Dia pun jawab Allah. Kita sepatutnya kata apa? Alhamdulillah. Soalan dia, kenapa kena ucap alhamdulillah? Alhamdulillah ni benda baik. Apa kebaikannya sedangkan dia tetap sembah berhala juga? Apa dia? Masih okey lah. Fitrah dia masih okey. Mana dia punya pegangan dia menyimpang, fitrah kejadian dia tetap Allah tu sebagai pencipta sebenarnya. Tapi dengan dia berkata alhamdulillah tu baik, ada kebaikan atau untuk dia?
tapi dia tetap sembah berhala, ada kebaikan? Tak ada kan? Kalau tak ada, kenapa kena sebut Alhamdulillah? Beritahu yang apa yang mereka sembah tu salah. Apa yang mereka sembah? Salah. Apa bukti salah? Mereka iktiraf Allah sebagai pencipta, tapi tak seperti apa yang mereka sembah. Jadi kalimah Alhamdulillah tu Jadi apa kebaikannya? Nak bagi tahu, nak puji Allah lah, apa yang Allah bagi tahu tu benar lah. Apa yang Allah beritahu? Benar lah. Benar. Yang mana fitrah manusia ni mengakui bahawa Allah ni sebagai pencipta. Jadi bila sebut Alhamdulillah ni benar ada kebaikan kan? Jadi kebaikan di sudut mana dan kepada siapa? Kepada orang kafir ke kepada Nabi? Kepada kebenaran Allah lah, apa yang Allah nyatakan tu. Kepada Nabi ada tak kebaikan? Ada juga lah. Apa dia? Apa kebaikan pada Nabi? Dia bersyukur Hmm? sebab orang kafir mengaku yang itu adalah Yalah, apa kebaikannya? Boleh harapan. Tak, orang kafir mengaku tapi dia tetap sembah berhala. Apa kebaikannya? Nantilah akan datang. Boleh berubah tu. Ada sinar. Ada sinar. Tengok itu tadabbur. Sampai tak boleh jawab kan? Dia sebenarnya kebaikannya ialah kan orang kafir kata Muhammad ni gila, Muhammad ni tukang sihir kan? Muhammad bawa agama yang sesat. Tapi dia tahu tak Muhammad sembah siapa? Allah. Dia tahu kan? Dia tahu Muhammad sembah Allah. Dan dalam masa sama dia kata Muhammad ni gila, tukang sihir. Tiba-tiba bila ditanya siapa mencipta langit dan bumi, dia jawab apa? Allah. Allah yang mana? Yang Muhammad sembah. Makna apa tu? Baik tak untuk dakwah Nabi? Apa yang dia ucap mengesahkan apa yang Nabi sembah betul. Boleh faham? Oh, itu nilai dakwah tu. Nilai dakwah. Jadi kamu kata Muhammad gila, tiba-tiba kamu mengaku Tuhan yang Muhammad sembah betul. Sebab dia mencipta langit, mencipta bumi. Pasti hebat, sebab tu Muhammad sembah. Yang tak hebatnya, yang tak betul kamu. Jadi mereka sendiri mengesahkan Tuhan yang Muhammad sembah betul. Alhamdulillah. Sebab tu Allah kata apa? Bal aksaruhum la ya'lamu. Bahkan kebanyakan mereka tak tahu. Tak tahu apa? Apa yang mereka tak tahu? Yang mereka tak tahu ialah yang mereka ucap tu sebenar, bukan ilmu yang sebenar. Bukan ilmu yang sebenar. Kalau ilmu sebenar, bila dia tahu, dia akan sembah Allah. Hanya ucapan di bibir sahaja. Jadi sebenar setakat dia kata Allah sebagai pencipta, itu bukan ilmu. La ya'lamu. Orang yang mereka yakin. Tak, mereka tak yakin. Mereka tak yakin. Mana sekadar Fitrah semula jadi. Sebab dia otak dia walaupun dah sewil kan. Tapi kalau dia kata berhala yang cipta langit lagi gila. Kan? Lagi gila. Sebab apa? Dia sendiri yang buat berhala. Takkanlah berhala pula nak buat langit. Okey. Subhanallah. Ayat-ayat ni sebenar. Asalnya untuk siapa? Ayat ni. Man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Kemudian ayat surah Luqman tadi. La yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah. Ayat-ayat ni asalnya untuk siapa sebenar? orang beriman, sahabat. Tak. Sebab asal-asal ayat Quran turun, masa tu ada orang beriman tak? Tak ada. Tak ada. Jadi Al-Quran sebenar asalnya untuk orang tak beriman. Sebab tu banyak ayat Allah kata kul. Kul pada siapa? Orang musyrikin. Kul huwallah. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak mentauhidkan Allah. Tadi pun sama. Kalau engkau bertanya mereka siapa? Orang musyrikin. Mereka akan jawab Allah. Jadi ayat Quran sebenar untuk orang yang tak beriman. Sebab asal Nabi berdakwah, Nabi seorang-seorang beriman. Tapi message Al-Quran yang asalnya untuk orang yang tak beriman, untuk penyembah berhala, dan ayat tu sampai tak pada mereka? Sampai tak? Sampai. Sampai.
Jadi persoalan kita akui ayat ni, ayat Quran, semua ayat lah untuk semua manusia ke hudan linnas. Dan peringkat awal turun Al-Quran, tidak ada orang pun yang beriman, maka ayat ni target yang paling utama ialah kepada non-Muslim. Okey. Sekarang ayat Al-Quran ni tetap yang sama, target utama dia kepada orang yang tak beriman, kan? Target utama kepada orang yang tak beriman. Tapi ayat-ayat macam ni, kalau zaman Nabi sampai direct kepada orang kafir, bahkan berlaku dialog, kan? Tapi sekarang ayat-ayat Quran ni sampai tak kepada orang kafir? Sampai tak? Tak sampai. Kenapa? Quran yang sama, zaman Nabi direct sampai pada orang kafir, bahkan berlaku pertembungan, berlaku dialog, kan? Tapi sekarang tak sampai. Duduk dalam masjid, kan, dibaca oleh orang Islam, dihafal oleh pelajar-pelajar, disimpan kat rak, ditampal kat dinding. Tak sampai pada orang kafir. Kenapa? Di mana silapnya? Cuba ni Allah kata kul. Allah suruh Nabi tanya siapa ni? Orang kafir lah. Yang tadi pun sama. Tapi ayat-ayat macam ni tak sampai. Dia jadi perintah. Ha? Ayat dia jadi perintah. Ya, perintah lah. Sebab tu Allah sebut dalam ayat pertama surah Tabarakah, kan? Surah Al-Furqan. Tabarakallazi nazzala al-furqan liyakuna lil'alamina nazira. Dan ayat pertama surah Al-Furqan, cuba terjemah. Tabaraka apa makna? Maha tinggi, maha suci, maha berkat, maha banyak kebaikan, iaitu Tuhan lah. Jadi yang menurunkan Al-Quran bukan sebarangan. Dia maha tinggi, maha suci, maha berkat, maha banyak kebaikan. Sebab itulah kebaikan Allah, ketinggian Allah ialah allazi nazzala al-furqan. Dia telah menurunkan Al-Furqan. Kemudian Allah beritahu apa? Pertama Allah namakan Quran sebagai Al-Furqan. Ada message. Iaitu Allah nak beritahu, kamu tak mungkin tahu kebenaran berbanding dengan kebatilan. Dosa dibanding dengan pahala. Yang buruk dengan yang kamu tak mungkin tahu. Kamu akan tahu beza dengan hanya membaca Al-Quran. Sebab tu Allah sifatkan Al-Quran sahaja yang boleh furqan, membezakan antara hak dan batil. Berapa ramai yang solat tapi masih tak tahu kebatilan. Solat tapi buat maksiat. Solat tapi masih buka aurat. Kenapa? Antara sebabnya dia tidak tadabbur Al-Furqan. Kemudian Allah beritahu apa tujuan Al-Furqan diturunkan selain untuk membezakan yang hak dan batil. Apa tujuan? Liyakuna, supaya Quran tu menjadi nazir, sebagai peringatan kepada siapa? Lil alamin. Apa makna alamin? Masuk tak orang kafir? Allah tak kata liyakuna lil mu'minin, ataupun liyakuna lil muslimin, ataupun liyakuna lil malayuwin. Lagi teruk liyakuna lil mauta, kan? Baca Quran untuk orang mati. Lil alamin. Nazira. Tengok. Allah sebut apa dulu? Nazir dulu ke alami dulu? Makna apa tu? Apa dah? Jadi Furqan ni sebenarnya untuk semua lil alamin. Tugas kamu apa dah? Nazir. Nazir kepada alamin. Jadi fokus kepada alamin. Tapi sekarang Quran lebih kepada orang Islam, hak orang Islam. Macam hak eksklusif, kan? Untuk orang Melayu je. Orang kafir tak boleh sentuh. Tak boleh baca, tak boleh nak kaji, kan? Dah lah orang Melayu tak kaji, dah lah tak faham. Tak bagi pula orang kafir kaji. Lagi teruk.
Dan Allah sebut dalam surah apa ni? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Cuba terjemah. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat kepada siapa? Apa maksud ni? Pertama, rahmat apa makna dia? Kasih sayang. Kasih sayang daripada siapa? Daripada Allah dan melalui Al-Quran. Dan kasih sayang daripada Allah melalui Al-Quran untuk siapa ni? Okey. Bila sebut seluruh alam, termasuklah orang kafir, termasuklah haiwan, termasuklah tumbuh-tumbuhan. Dan zaman Nabi, sepanjang Nabi berdakwah 23 tahun, betul tak orang kafir rasa rahmat Nabi dan rahmat Islam? Betul tak? Betul tak? Betul. Bahkan ada orang kafir yang ditawan dalam masjid Nabi, diikat sebab dia tawanan perang. Tapi cara Nabi layan dia bukan sebagai musuh. Nabi ikat dalam masjid, kemudian Nabi masuk, Nabi tanya apa khabar, macam mana keadaan kamu. Kan Nabi tak tengking, Nabi kata pada muka, lawas sangat Tuhan, tak ada. Dan akhirnya lepas 3 hari Nabi buka ikatan, dia rasa Nabi itu rahmat, maka akhirnya dia mengucap 2 kalimah syahadat. Orang kafir duduk kat mana tu? Dalam masjid Nabi, kan? Sekarang orang kafir boleh masuk masjid, diikat pun tak, dibebas pun tak. Jadi orang kafir sekarang tak rasa Islam tu rahmatan untuk mereka. Jadi seolah rahmat untuk golongan tertentu je. Itu salah. Sebab tu saya terfikir bila saya baca tafsir ayat ni, saya terfikir, apa tanggungjawab kita yang baca Quran, yang faham sedikit sebanyak Al-Quran untuk sampaikan kepada lil alamin? Apa tanggungjawab kita? Adakah kita telah buat? Dan orang kafir banyak tak? Bukan tak payah pergi US, tak payah pergi UK. Sebelah rumah kita pun ada orang kafir. Kita jumpa setiap hari. Tapi mesej dakwah daripada Al-Quran sampai tak pada mereka? Sampai ke tak? Tak sampai. Jadi saya tak tahulah orang lain, tapi saya rasa saya bersalah. Saya rasa saya belum melaksanakan tanggungjawab. Allah kata pada Nabi, tanyalah orang kafir. Bukan minda mereka dengan soalan-soalan macam ni. Tapi kita buat tak? Kita tak buat. Khatam dah berapa kali? Pulut kuning pun dah tak tahu berapa kali. Tapi ayat Quran masih belum difahami oleh orang kafir. Itu bagi saya satu taksir, satu kecuaian ataupun satu perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Kita dapat, saya bagi contoh analogi dia macam ni. Kita dapat benda yang mahal, benda yang terbaik, tapi kita tak nak kongsi dengan orang. Bagus tak sifat tu? Tak bagus. Kadang-kadang kita ada duit, tengok orang miskin kesian tak boleh makan, kita nak kongsi makanan. Walaupun makanan je, lepas makan jadi najis, kita nak kongsi. Tapi bila kita faham agama, bila kita tahu amalan-amalan yang baik, tak ada rasa nak kongsi kepada mereka. Sedangkan amalan ataupun ilmu yang baik itu jauh lebih baik daripada makanan, jauh lebih baik daripada pakaian. Tapi kenapa kita tak berfikir macam kita nak kongsi makanan, macam kita nak kongsi pakaian? Kenapa kita tak berfikir macam tu? Jadi mungkin insya-Allah saya terfikir kita boleh bawah NGO kita, Ghulamul Dakwah, kita boleh buka satu unit dakwah kepada non-Muslim di jiran kita je, tak payah pergi jauh. Kita mula dengan jiran kita di taman kita, kan? Caranya berhikmah. Dan mungkin kita boleh sampaikan tadabbur Al-Quran, kita boleh terjemah dalam bahasa Cina. Jadi Dania dengan Jaafar boleh belajar bahasa Cina. Ni besar ni kesan. Kita tahu tak, sahabat-sahabat yang kat Mekah tu asalnya orang Badui, asalnya penggembala kambing, asalnya memang penyembah berhala, tapi menjadi manusia hebat sebab apa? Sebab Quran sampai pada mereka, masuk dalam hati mereka. Jadi tak mustahil rasanya yang bukan Islam di Malaysia tak adalah patung sampai 360. Kan? Ada, kalau pergi Batu Ukih tu mungkin 10 pun tak sampai.
Makna orang Mekah tu lagi teruk tapi boleh berubah menjadi khaira ummatin sebab Quran. Jadi kenapa kita tak fikir macam mana kita nak sampaikan Al-Quran, tadabbur Al-Quran pada mereka ni. Tanpa kita menyentuh sensitiviti agama ataupun mencela agama mereka. Okey, kita boleh bincang lepas ni ya. Insya-Allah. Okey. Kemudian qul. Qul, katakanlah. Afat takhastum, adakah ittakhastum, patut kamu mengambil ataupun menjadikan min dunihi, dari selainnya, awliya, penolong. Tengok ayat Quran membuka minda kan, berapa ramai yang boleh berubah, sama ada dia Islam yang jahat boleh berubah jadi orang beriman yang baik, ataupun yang dia kafir, bila dia baca Quran dia faham, boleh berubah menjadi pendakwa yang hebat hanya kerana Al-Quran. Tengok Allah buka minda mereka. Qul, wahai Muhammad, tanya lagi pada mereka. Tanya ni soalan bukan nak jawapan, tapi nak mencela dan nak menghina akal fikiran mereka yang macam tak waras. Apa dia soalan? Patutkah kamu menjadikan dari selain pada Allah sebagai penolong? Patut tak? Makna jawapannya apa? Tak patut kan? Tapi Allah tak bagi jawapan. Allah bagi sebab. Sebab apa tak patut? Apa dia? La yamlikun. Mereka tidak memiliki li anfusihim, bagi diri-diri mereka, naf'an, manfaat, ataupun apa-apa faedah, wala darra, dan tidak juga mudarat. Okey. Apa maksud ni? Apa kaitan soalan? Adakah patut Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, adakah patut kamu ambil selain pada Allah sebagai penolong, sebagai Tuhan, sedangkan Tuhan yang kamu sembah tu tidak memiliki untuk diri mereka apa saja kebaikan ataupun apa saja yang tidak baik? Apa maksud dia? Apa yang Allah nak sampaikan? Yang saya terjemah tu maksud yang tersurat kan. Yang tersiratnya apa? Kalau kita nak dengar cakap orang lah, ini bukan Tuhan, nak dengar cakap orang, apa yang kita ambil kira sehingga kita akan dengar cakap dia? Setakat percaya saja? Tak, kalau kita cerdik lah. Yalah, selain daripada tu ada satu benda yang lebih besar daripada tu yang menyebabkan kita dengar, kita ikut dia je. Dia mesti boleh bagi manfaat. Kalau tak, aku dengar buat apa? Betul tak? Logiknya, bila kita dah dengar cakap orang, ialah bila orang tu boleh bagi manfaat. Kalau dengar, ya saya ikut, tapi tak dapat apa-apa, ikut buat apa? Macam kita ikut bos kita kan, walaupun tak setuju kita ikut je. Sebab apa? Bos bagi gaji. Kalau isteri pula dengar cakap suami je, walaupun dia geram pada suami kan, sebab apa? Sebab suami bagi nafkah kan? Anak dengar cakap mak bapak walaupun dia tak suka, sebab apa? Ada faedah. Jadi Allah kata, kalau kamu waras lah, kalau nak sembah apa-apa, biarlah yamlikuna, boleh memberi manfaat kepada siapa? Tengok Al-Quran, Allah kata mereka tidak memiliki untuk diri mereka. Allah tak kata mereka tak memiliki untuk orang. Beza tak? Memiliki kebaikan untuk diri dengan memiliki kebaikan untuk orang. Beza tak? Apa beza? Kalau diri tak boleh bagi ke orang, lagi
Subhanallah, subhanallah. Allah kata, patung berhala tu nak bagi manfaat untuk diri dia sendiri pun tak boleh. Maknanya, nak bagi pada orang, lagi tak boleh. Jadi apa tu? Makna apa tu? Otak kamu ada masalah. Kalau nak bergantung pada apa-apa saja, biarlah dia boleh bagi manfaat. Ini macam mana dia nak bagi manfaat kepada kamu, untuk diri dia pun tak boleh. Contohlah ada macam berhala kan. Tiba-tiba banjir besar. Berhala duduk kat luar. Boleh tak berhala tu selamatkan dirinya sendiri? Cuba tengok kan. Kalau tak boleh selamat diri sendiri, boleh tak dia nak selamatkan kamu pula? Lagi tak boleh. Habis kenapa? Subhanallah, soalan ni nak buka minda. Bukan minda. Sebab tu ada siapa ni? Ikrimah bin Abi Jahal. Dia orang musyrikin Mekah ni sembah berhala kan. Bila dia nak musafir, naik kapal ke di laut ke, dia bawa berhala tu kan. Tapi bila datang ombak besar, dia buat apa dengan berhala tu? Selama ni dia sembah, dia cium 20 tahun, 30 tahun. Tapi bila bersama dia dalam kapal dan datang ombak besar, apa dia buat dengan berhala yang dia sembah 30 tahun? Apa dia buat? Dia campak ke laut. Kenapa dia campak ke laut? Sebab dia tengok tak bergerak pun. Ni ombak besar ni. Ni tak ada faedah kan? Satu. Yang kedua, memberatkan lagi. Masa itu dia waras. Bila manusia akan jadi waras? Bila dalam keadaan tersepit. Dalam keadaan tersepit. Okey, jadi Allah kata, cuba berfikir dengan tenang. Kalau benda tu tak boleh bagi manfaat pada dirinya sendiri, maka nak bagi manfaat pada kamu, macam mana? Donald Trump, besar tak kerajaan dia? Besar. Tapi bila COVID datang, dia boleh elak tak? Ada senjata yang paling canggih, tentera yang paling kuat. Bila COVID datang, dia boleh tak elak? Tak boleh. Kuarantin juga duduk dalam rumah. Walaupun cakap besar, badan pun besar kan? Okey? Kemudian Allah kata, Qul. Katakanlah. Hal. Banyak soalan. Daripada mula lagi. Man, soalan. Yang kedua, soalan. Yang ketiga, hal, soalan. Semua soalan ni untuk apa? Bukan minda. Mengajak orang berfikir. Ya Allah. Sebab tu saya ulang, Quran nak bercakap dengan orang yang berakal. Kalau dia baca sampai habis, kemudian sambung pula surah lain tak berfikir, dia macam Allah katalah, orang yang buta huruf, orang yang macam keldai. Berfikirlah. Allah kata apa? Qul, tanya lagi mereka, hal yastawi? Adakah sama al-a'ma? Orang apa? Orang buta. Wal basir, dan orang celak. Basir daripada basar. Okey, a'ma ni ada disebut dalam surah lain kan? Surah apa tu? Kalau tak boleh sebut surah pun sebut ayat aja. Surah apa? Perkataan a'ma. Surah apa? Anja'ahul a'ma. Surah apa? Abasa wa tawalla kan? Kisah apa ni? Kisah orang buta. Buta apa? Buta mata. Tapi dia celak hati. Jadi Allah suruh Nabi tanya lagi, adakah sama orang buta dengan orang celak? Apa maksud ni? Kita akan jawab apa? Orang buta dengan orang celak sama ke tak? Kita akan jawab, tak sama kan? Mana lebih baik, buta ke celak? Celak. Tapi ramai yang buta boleh hafal Quran, yang celak tak boleh hafal-hafal pun. Jadi secara fizikalnya yang celak lagi baik. Jadi Allah suruh Nabi tanya orang musyrikin, sama tak orang buta dengan orang yang celak? Maksudnya siapa? Orang buta ni orang kafir. Dan orang celak adalah mukmin.
Jawapannya pasti tidak. Kenapa Allah ibaratkan orang kafir itu orang buta? Bila dia buta, dia nampak tak? Ya, biasa terjatuh, biasa jatuh lubang kan, biasa berdarah. Sebab dia tak nampak. Begitulah gambaran orang kafir. Orang kafir ni kita nampak sihat, celak kan. Tapi sebenarnya dia macam orang buta, meraba-raba. Buat apa semua tak selesai masalah mereka. Covid pun, mereka ada kekuatan tentera, senjata pun canggih. Tapi nak handle masalah Covid pun tak boleh. Bahkan negara mereka yang paling, negara kafir lah yang paling banyak kesan daripada Covid-19. Jadi adakah sama dengan orang beriman? Tak sama. Apa faedah soalan ni? Sekarang ada tak orang Islam menganggap orang kafir lebih baik daripada orang Islam? Ada tak? Contoh? Contohlah. Dia kalau panggil Ustaz Mu'i mengajar, dengan panggil K-pop dari Korea mengajar, yang mana lebih ramai pengikut? K-pop kan? K-pop tu orang kafir kan? Tapi yang pergi ikut, yang pergi dengar siapa dia? Jadi secara tak langsung orang Islam menganggap apa? Orang kafir? Jadi Allah nak betulkan cara berfikir. Macam mana kamu boleh anggap orang kafir lebih baik pada orang beriman? Macam mana? Tak masuk akal. Bahkan banyak tak remaja-remaja kita duk puja penyanyi barat, pemain bola sepak yang kafir kan? Gambar ustaz tak ada. Yang ada gambar penyanyi kafir, gambar pemain bola sepak kafir kan? Jadi sebenarnya Allah nak betulkan, macam mana kamu berfikir ni? Sepatut kamu anggap orang beriman lagi baik. Kadang-kadang kita tengok orang miskin selalu pergi masjid. Kerja dia gak je, tapi dia jaga solat lima waktu. Lepas tu datang pula pakcik ni tak pernah datang masjid. Datang hari Jumaat je. Dengan mes. Kita rasa siapa lebih hebat? Pakcik mes. Bukan angka basikal ni. Itu cara berfikir yang salah. Allah nak begitu yang mulia bukan sebab pangkat, bukan sebab bangsa, bukan sebab keturunan, tapi yang mulia sebab iman dia. Sebab itulah ramai yang bersama Nabi. Yang ramai bersama Nabi siapa? Orang miskin. Allah sebutkan, Allah puji orang muhajirin. Tapi apa sifat orang muhajirin yang Allah puji? Apa dia? Dalam surah Al-Hashr, Allah kata lil fuqara'il muhajirina. Tengok, orang Allah nak puji orang muhajirin. Tapi siapa muhajirin yang Allah puji ni? Yang fakir. Bahkan ada satu kumpulan yang selalu duduk di masjid Nabi kan. Rumah tak ada, pakaian pun tak banyak, makanan pun tak cukup, dan terpaksa tinggal di masjid Nabi. Tapi dia adalah sahabat Nabi. Dia adalah ahli suffah. Bila Nabi isytihar perang, mereka menangis-nangis nak pergi berperang. Bukan nak minta Nabi jadi kaya, tak. Nak pergi mati syahid. Sebab dia adalah kelebihannya ialah beriman. Kemudian amhal tastawi, ataupun adakah sama az-zulumat, kegelapan wan nur, dan nur apa dia? Cahaya. Kita akan jawab apa kalau orang tanya, sama tak cahaya dengan kegelapan? Tak sama kan? Semua manusia akan jawab sama. Tapi kenapa? Apa faedah lagi soalan ni? Semua orang akan jawab tak sama. Kalau semua jawapan sama, apa faedah lagi Allah bertanya? Makna apa tu? Sebenarnya ada orang menganggap zulumat lebih baik daripada cahaya. Zulumat ni apa maksud? Ini jamak. Zulumat jamak. Nur mufrad, satu. Bila jamak mana banyak? Apa dah? Kekufuran. Apa lagi? Kejahilan. Kesyirikan. Dan semua akhlak-akhlak yang buruk.
Jadi sifat-sifat ni kufur, sombong, jahil dan nur. Nur pula satu. Nur ni satu. Zulumat banyak, tapi kalau cahaya satu je. Kan? Apa dia? Iman. Iman satu. Rasul satu. Al-Quran satu. Allah satu. Jadi sama tak kufur dengan iman? Sama tak? Jawapannya? Tapi realitinya, ramai tak menganggap kegelapan lebih baik daripada cahaya? Ramai tak? Buktinya? Ramai yang jahil, ramai yang tak belajar agama, makna mereka rasa okey. Ada belajar ni dia rasa macam tak ada faedah, tak memberi keuntungan duniawi, tak naik pangkat, kan? Jadi fikiran mereka tu menyebabkan timbul soalan ni. Macam mana kamu boleh rasa jahil tu lebih baik daripada ilmu, sehingga kamu tak pergi belajar dan kamu tak set masa pun untuk mendapat ilmu ataupun cahaya? Okey? Sekarang mana orang lebih takut? Kejahilan ke ataupun COVID-19? Itu tanda kejahilan. Bila dia lebih takut COVID-19 daripada kejahilan, itulah tanda kejahilannya. Itulah ramai orang tutup muka kan, tapi buka aurat kan. Sebab apa? Sebab dia zulumat, dalam kegelapan. Dia tak tahu apa yang sepatut dia takut. Sekarang, kalau Allah kata inilah orang beriman, apa dia? Wa iza zukirallahu wajilat. Bila disebut nama Allah, hati dia gemetar kan. Sekarang orang Islam ramai gemetar bukan disebut nama Allah, tapi bila disebut apa? Kes naik 400 lebih, semua terkejut. Ustaz pun terkejut. Ustaz jangan keluar rumah. Tapi bila dia sebut Allah, bila dia sebut ayat Quran, cool je. Okey, atau ja'alu, mereka menjadikan lillah, bagi Allah, syuraka. Syuraka apa dah? Rakan sekutu. Syuraka ni daripada syarikat. Ataupun patutkah mereka menjadikan bagi Allah ada rakan sekutu? Patut tak? Soalannya, jawapannya apa? Kenapa tak patut? Kenapa tak patut? Sebab yang betul-betul mencipta Allah, yang betul-betul bagi rezeki Allah. Yang kamu jadikan dia rakan sekutu, dia mencipta pun tak, bagi rezeki pun tak, bagi kamu sihat pun tak, bagi kamu selamat daripada COVID-19 pun tak. Jadi macam mana kamu boleh jadikan yang lain sama dengan Tuhan? Kemudian khalaku, dan kamu anggap mereka khalaku, mencipta, ka khalqi, seperti khalqihi, ciptaannya, seperti ciptaan Allah. Bila kamu ambil selain pada Allah sebagai syuraka atau sebagai Tuhan, seolah kamu anggap patung tu ataupun Tuhan lain daripada Allah juga mencipta, bahkan ciptaan mereka tu sama seperti ciptaan Allah. Maka akhirnya fatasyabaha. Fatasyabaha apa? Fatasyabaha, lalu tasyabuh apa dia makna? Menyerupai ataupun mengelirukan, menyerupai. Maka ciptaan makhluk yang konon dicipta oleh Tuhan-Tuhan mereka tu menyerupai ciptaan Allah, ataupun al-khalq, ataupun maksud ayat ni apa dah? Tasyabah mana? Mengelirukan. Ciptaan itu mengelirukan. Sampai kita tak tahu yang mana Tuhan cipta, yang mana patung cipta. Adakah betul macam tu? Alaihim, ke atas mereka. Berlaku tak ni? Cuba buka surah Luqman
Ayat 7 ke 8. فإذا تتلى عليهم آياتنا فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Lepas tu 8. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Surah Luqman. Oh. Ha. Oh, ayat 11. Okey, cuba baca ayat 10. 10 dan 11. Apa dia? Okey. Khalaqas samawa wal ardi bighairi khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Kemudian wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabah. Okey, fa anzal minas sama. Okey. Cuba tengok Allah kata apa? Khalaqas samawat, Allah mencipta langit bighairi amadin, tanpa tiang. Allah nak beritahu ni supaya manusia berfikir. Allah mencipta langit yang begitu tinggi, begitu besar, kukuh, tanpa tiang. Allah boleh tak nak cipta langit dengan tiang? Boleh kan? Boleh. Tapi kenapa Allah cipta tanpa tiang? Kalau cipta langit dengan tiang tak nampak sangat hebat. Macam manusia buat rumah ada tiang kan? Tak nampak. Kemudian kalau Allah cipta langit dengan tiang, apa akan berlaku? Kita tak boleh pergi Mekah sebab kapal terbang asyik berlanggar dengan tiang je. Cuba bayang berapa banyak tiang kan? Itu rahmat Allah. Okey, kemudian tarawunha, tanpa tiang yang kamu dapat melihatnya. Wa alqa, yang kedua Allah campakkan di bumi itu rawasiya, gunung-gunung sebagai pasak. Antamidamikum, sehingga bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Kalau tak ada gunung, apa jadi? Bumi akan bergoyang. Kemudian wabassa fiha, kehebatan Allah juga ialah Allah mengembangbiakkan setiap binatang ataupun makhluk yang bergerak. Kemudian Allah turunkan hujan kan, dan Allah menumbuhkan. Okey, ayat sebelah Allah kata apa? Haza khalqullah. Haza khalqullah fa'aruni maza khalaqu. Maza khalaqal lazina min dunihi. Okey, tengok semua ni Allah kata cipta langit tanpa bumi, cipta bumi, kemudian cipta gunung, kemudian turunkan hujan, cipta makhluk yang bergerak. Kemudian Allah tanya, haza khalqullah. Ini semua ciptaan Allah. Fa'aruni. Allah suruh Nabi cabar orang musyrikin. Sekarang tunjuk pada aku, maza khalaqal lazi, apa pula yang dicipta oleh Tuhan yang kamu sembah? Okey, tunjuk. Ini cipta langit Allah, bumi Allah, haiwan Allah, tumbuh-tumbuhan Allah, turunkan hujan Allah. Okey, Tuhan kamu pula tunjuk. Boleh? Dia akan jawab apa? Dia sebenarnya tak perlu jawapan. Sebenarnya Allah nak kata, apa yang Allah nak sampaikan? Satu, kehebatan Allah. Yang kedua, kebodohan kamu. Bodohnya kamu sembah yang tak boleh buat apa-apa. Bahkan dalam surah Al-Hajj Allah kata apa? Lan yakhluqu zubaba. Lalat pun, sekecil lalat pun mereka tak mampu. Macam mana kamu boleh sembah? Jadi kalau ayat-ayat macam ni, kalau sampai pada orang kafir yang terbuka, agak-agak terbuka tak minda mereka? Agak-agak mereka beriman tak? Ya. Kan? Pasti. Semoga Allah buka pintu hati kita dulu. Dan beri kekuatan pada kita untuk sampaikan Al-Quran pada mereka. Kadang-kadang kita berdakwah pada mereka, tapi bukan dengan Quran. Jadi dia tak nampaklah kehebatan Islam. Okey.
Kemudian qul, katalah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah khaliqu, pencipta, kulli syai'in, setiap sesuatu, wa huwal wahidu, dan dia sahaja al-wahidu, yang esa. Ulama kata al-wahid dengan ahad sama. Kadang-kadang Allah guna perkataan ahad, kul huwallahu ahad. Kadang-kadang Allah guna perkataan al-wahid. Maknanya sama. Yang esa dari segi apa? Esa dari segi rububiyah. Yang mencipta dia saja. Yang kedua, esa dari segi uluhiyah. Yang patut disembah dia sahaja. Yang ketiga, esa dari segi al-asma' was sifat. Yang ada nama-nama yang sempurna, nama-nama yang baik, sifat yang baik, hanya dia sahaja. Al-Qahhar, dan yang maha mengatasi ataupun menguasai. Qahhar mana? Qahara, menguasai. Tengok Allah boleh menguasai. Kalau dulu Allah binasakan kaum Samud dengan apa dah? Dengan petir. Allah binasa, dan kena kepada siapa tu? Kaum Samud saja kan? Dan petir tu mereka nampak tak? Allah binasa kaum Ad dengan apa? Angin. Angin nampak tak? Dah rasa tak? Dan angin tu hanya kena pada kaum Ad saja. Allah binasakan kaum Fir'aun dengan apa? Air. Air nampak tak? Dan hanya kena pada kaum Fir'aun. Tapi COVID-19 nampak tak? Nampak tak? Dan kena pada kaum mana? Semua, tak terkecuali. Donald Trump, Menteri Agama, semua. Boleh nampak tak hebat Allah tu? Subhanallah. COVID-19. Orang akhirnya, sebab manusia tak berfikir panjang, akhirnya dia lebih takut pada COVID-19 daripada pencipta tu. Sebenarnya Allah nak ajar kita, aku boleh binasakan satu kaum sahaja dengan satu azab yang nampak. Tapi sekarang sebenarnya lagi dahsyat. Sebab tu Nabi minta Allah elakkan supaya Allah jangan turunkan azab kepada umatnya macam azab yang Allah turun kepada umat dahulu. Apa dah? Petir ke, banjir besar ke, kilat ke, bumi meletup ke, daripada atas ke, daripada bawah ke, Allah makbulkan. Tapi ulama kata Allah tetap turunkan musibah kepada umat Nabi Muhammad. Musibah yang macam mana? Yang tak nampak. Antaranya COVID-19. Antaranya yang paling dahsyat apa dia? Yang paling dahsyat az-zulumat. Dia tak rasa dia jahil. Hatinya keras. Dia tak rasa hati dia keras. Sebab itulah bila dia jahil, bila hati dia keras, dia lebih takut COVID-19 daripada azab Allah. Kan? Okey? Habis. Jadi ayat ni banyak, walaupun satu ayat tapi panjang kan. Tapi fokusnya kepada siapa ni? Orang yang tak beriman. Sayang bila sebagai penutup saya nak ingatkan, sebelum ni saya dah ingatkan bagaimana surah apa ni, surah Al-A'raf ayat 164. Ayat 164. Bagaimana Allah ingatkan kepada sesiapa yang tidak menyampaikan dakwah, tidak mencegah kemungkaran, dia tak akan selamat. Dia tidak akan selamat. Allah kata apa? Surah Al-A'raf ayat 164. Apa dia? Wa iz qalat ummatun minhu lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum au mu'azzibuhum.
azaban syadida. Kemudian qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum okey, ni 164, 165. Falamma nasu ma dzukiru anjayna kan? Anjayna dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna anis su' wa akhazna alladhina zalamu bi'azabin fa'isin bima kanu yafsukun. Okey, cuba kita tadabbur. Wa iz qalat, dan ingatlah ketika mana telah berkata ummatun, satu golongan. Ummah ada makna dia satu manusia, golongan manusia, ada makna dia sekumpulan. Telah berkata satu kumpulan minhum daripada Bani Israel. Ini kisah tangkap ikan hari Sabtu. Kumpulan ni yang berkata ni ialah yang tak tangkap ikan dan tak menegur. Lima ta'izuna, kumpulan ni berkata pada yang menegur. Lima ta'izuna, kenapa kamu duk tegur kaum yang Allah akan binasakan mereka ataupun Allah akan azabkan mereka dengan azab yang pedih? Kenapa kamu sibuk nak tegur? Biarlah Allah akan binasakan mereka. Apa jawapan kumpulan yang menegur, yang berdakwah? Qalu ma'ziratan. Kami tegur ni, kami tahu mereka akan diazab oleh Allah. Itu masalah mereka. Tapi masalah kami apa dah? Sebagai jawapan kami bila berjumpa Tuhan. Kami di akhirat besok, kami boleh jawab di hadapan Allah, kami dah tegur. Mereka akan diazab, itu masalah mereka. Masalah kami kena tegur bila melihat kemungkaran. Dan tujuan kedua kami tegur, wala'allahum, dengan harapan mereka bertakwa. Tapi yang pertama, tanggungjawab kami. Kemudian Allah kata apa? Falamma nasu. Maka tatkala mereka lupa. Mereka lupa ni siapa ni? Yang melanggar, yang tangkap ikan hari Sabtu, dan yang kedua yang tak menegur dan tak melanggar. Manakala mereka lupa apa yang diperingatkan dengannya, anjayna. Allah kata kami telah selamatkan orang yang Allah selamat je, kumpulan ni je. Orang yang melarang daripada kemungkaran. Wa akhazna, dan kami timpakan orang yang zalim dengan azab yang pedih. Jadi ada berapa kumpulan semua? 3 kan? Satu kumpulan yang menangkap ikan, iaitu langgar perintah Allah. Yang kedua kumpulan yang tak langgar tapi tak larang. Dan yang ketiga kumpulan yang melarang. Dalam 3 kumpulan ni, kumpulan mana yang selamat? Yang melarang. Jadi sebab tu Abdullah bin Abbas bila baca ayat ni dia menangis. Sebab dia kata ramai orang Islam tengok kemungkaran tak larang apa-apa. Jadi kita takut kumpulan kita ni termasuk orang yang kita mungkin selamat daripada COVID-19. Tapi mungkin kita tak selamat daripada azab Allah sebab kita tidak mencegah kemungkaran. Sebab kita tak berdakwah. Semoga selepas ini kita tekadkan azam kita untuk luaskan dakwah kita, khususnya kepada non-Muslim. Khususnya untuk kita sampaikan Al-Quran kepada mereka. Semoga kalau mereka tak beriman pun, kita ada jawapan ma'ziratan. Kita akan ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup setakat ni ya. Panjang soalan. Mengenai COVID-19. Adakah ini suatu ujian, musibah masa kini seperti mana bala ke atas kaum Ad Samud? Okey, dia tak boleh kita nak samakan COVID-19 dengan azab yang Allah timpa pada kaum tertentu.
sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Sebab azab yang menimpa kaum Samud, kaum Ad adalah secara jelas berdasarkan dosa mereka. Allah sebut jelas dalam Quran, Allah binasakan kaum Samud sebab mereka kufur kepada Allah, mereka menolak dakwah Rasul. Adapun COVID-19, tidak ada dalil yang mengatakan sebab dosa kaum tersebut ataupun kaum yang tertentu. Cuma kita boleh kaitkan dengan apa yang Allah sebut dalam surah Ar-Rum. Allah kata zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya Allah kata telah muncullah segala kerusakan di atas muka bumi, termasuklah COVID-19, semuanya punca bima kasabat aydin nas, puncanya apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Dan Allah timbulkan semua musibah tu satu kerana usaha manusia, tangan manusia, dan tujuannya apa dah? Waliyuziqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah timpakan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang berlaku semua hasil tangan manusia, Allah nak balas. Yang kedua, tujuan kedua, la'allahum yarji'un, semoga dengan musibah ini mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebagaimana Allah sebut dalam surah Sajadah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Allah kata kami akan timpa kepada mereka azab yang paling kecil. Azab yang paling kecil ialah apa saja azab kat dunia, semua adalah paling kecil bila dibanding dengan azab di akhirat. Jadi azab yang paling kecil termasuklah COVID-19. Allah kata pasti kami akan timpa pada mereka dunal azabil akbar, sebelum mereka ditimpakan dengan azab yang paling besar, iaitu azab di akhirat. Apa tujuan? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Berapa ramai yang sesat, yang jahil, yang tak solat, yang tak beriman, yang tak sembah Allah. Semoga dengan COVID-19 ini mereka sedar, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa pandangan Ustaz? Apakah punca sebenar Allah mengiringkan semula? Macam saya sebut tadilah, puncanya ialah untuk memberi kesedaran kepada manusia, sebab Allah sayang pada manusia, la'allahum yarji'un. Kadang-kadang manusia kalau tak ada musibah yang berat besar macam ni, manusia tak fikir nak kembali kepada Allah. Asyik duduk dalam senang, dalam nikmat, akhirnya manusia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini peringatan? Ya, peringatan daripada Allah. Siapakah Abu Hasan Al-Asy'ari? Google. InsyaAllah setelah isu COVID-19 selesai, adakah patut masjid-masjid di Malaysia mengadakan lebih banyak aktiviti rumah terbuka masjid supaya dapat mengajak orang bukan Islam untuk... Tak, sebenarnya peranan utama untuk berdakwah bukan pihak masjid sahaja. Jangan kita letak pada orang masjid. Sebenarnya peranan besar untuk berdakwah pada Muslim ialah orang yang belajar agama. Kadang-kadang AJK masjid ni, dia tak belajar agama, dia hanya mengatur jadual. Jadi bila dia tak belajar agama, dia tak faham, dia tak boleh jadi pendakwah. Yang paling penting ialah bila kita berilmu, bila kita belajar agama, bila kita faham Al-Quran, kita yang perlu menggerakkan dakwah kepada non-Muslim. Dan dakwah pada non-Muslim bukan mesti di masjid. Non-Muslim ada di mana-mana, bila-bila masa. Kadang-kadang taman kita, jiran kita, kadang-kadang kawan sepejabat, kadang-kadang kawan seperjalanan. Jadi kalau kita ada ilmu, kita ada Al-Quran, kita boleh sampaikan bila-bila masa. Jangan mengharap pada AJK masjid sahaja. Bagaimana cara untuk kuatkan semangat dalam berdakwah? Sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran hikmah. Kenapa hikmah Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur? Allah sebut secara jelas. Antaranya Allah kata linusabbita bi fuadaka, supaya kami dapat teguhkan hati engkau wahai Muhammad. Jadi Allah kata kami turunkan Al-Quran secara beransur-ansur selama 23 tahun, supaya bila ada masalah aja turun ayat, maka ayat itu menenangkan hati kamu, ayat itu meneguhkan pendirian kamu supaya kamu tak goyah. Maksudnya apa? Kalau nak kuatkan semangat, nak teguhkan keimanan kita hanya dengan Quran. Tadabbur Al-Quran hari demi hari, ayat demi ayat. InsyaAllah iman kita semakin kuat, iman kita semakin mantap. Tapi kalau setakat berkhayal,
setakat belajar fiqh je, setakat belajar hadis je, kita tak akan fikir masalah dakwah. Kita tak akan fikir nak berdakwah pada non-Muslim. Wallahu alam. Adakah mencukupi dengan menghadiahkan Al-Quran? Tak cukup. Tak cukup. Nabi berdakwah sampai nak mati, dia nak bagi Quran je. Tak cukup. Tak cukup. Kita kena bercakap, bagi tahu apa maksud Al-Quran. Kadang-kadang orang Melayu ada Quran, dah baca pun, dah hafal pun tak faham. Apatah lagi kalau kita setakat bagi saja, tak cukup. Tapi itu salah satu langkah permulaan. Kerosakan yang berlaku adalah kerana dah. Apakah perkara utama yang kita perlu sampaikan pada rakan sekerja non-Muslim untuk kita mulakan dakwah kepada dia? Oh, ini kita perlu bincang sebab kadang-kadang apa yang secara umum yang patut kita sampaikan, apa yang Nabi ajar pada para sahabat lah, apa yang Nabi sampaikan pada orang musyrikin, iaitu pertama, ajak mereka supaya kenal Allah dan mentauhidkan Allah. Sebagaimana Nabi pesan pada Muaz bin Jabal, bila Nabi utuskan Muaz ke Yaman, pertama Nabi kata, kamu pergi ke Yaman akan jumpa ahli kitab. Ajarlah mereka tauhid la ilaha illallah. Asasnya supaya mereka kenal Allah. Macam mana nak supaya mereka kenal Allah? Ajak mereka berfikir tentang ciptaan Allah, tentang langit, tentang bumi, apa saja depan mata mereka. Yang kedua, ajarlah ayat Quran satu demi satu. Sebab itu ayat Quran dipanggil ayat, kerana ia menunjukkan kebesaran Allah. Yang kedua, Nabi kata, bila mereka dah kenal Allah, dah mentauhidkan Allah, ajarlah mereka solat. Bila mereka dah solat mereka dah betul dan memberi kesan, suruhlah mereka keluarkan zakat. Itu secara umum. Tapi kadang-kadang ikut situasi. Kadang-kadang ikut situasi. Kadang-kadang orang tu kita perlu cakap benda yang lain kan. Sebab itulah saya bercadang, saya nak ajak pelajar-pelajar ni yang ada masa, sepatut kena bagi masa lah. Kita kumpul kat sini, kita bincang macam mana strategi kita untuk sampaikan dakwah kepada non-Muslim, sama ada jiran kita ke, kawan sepejabat ke, ataupun di mana-mana sahaja. Macam mana strategi terbaik berpandukan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita akan bincang dan kita akan jemput mana-mana pelajar yang bukan sepatut kena semua berminat lah. Mana-mana pelajar yang ada masa dan bersedia, kita akan kumpul sini dan kita akan bincang. Kita buat bengkel berdasarkan Al-Quran insya-Allah. Jadi jawapannya tunggu. Sebenarnya kalau kita baca surah Yasin kan, simple aja. Lelaki biasa, bukan orang alim, bukan Nabi, datang daripada hujung kota, jumpa kaum dia, apa yang dia sampaikan? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Mesej dakwah apa dia? Ikut Rasul. Sebab Rasul utusan Allah. Jangan ikut aku, jangan ikut kumpulan. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kenapa kena ikut Rasul? Sebab dia utusan Allah dan dia tak ada kepentingan. Dia tak minta upah pun. Yang ustaz jadi minta upah, jangan ikut. Kemudian dia tanya, bukan minda. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dia bukan minda kaum yang kafir tu. Kenapa aku tak boleh sembah Tuhan yang mencipta aku? Dia tak kata kamu. Kenapa kamu tak boleh sembah Tuhan yang mencipta kamu? Tak. Itu mengguriskan hati mereka. Tapi tuding jadi pada kita. Kenapa aku tak boleh sembah Tuhan yang mencipta aku? Patut tak? Logik tak? Aku sembah Tuhan yang mencipta aku. Ya logik. Semua ilahi turja'un. Kemudian hanya kepada dia saja kita semua dikembalikan. Jadi patut sangat kita sembah Allah. Itu contohlah. Jadi banyak contoh dalam Al-Quran. Allah bagi orang biasa pun berdakwah. Quran adalah dakwah. Bila kita tak berdakwah, sebenarnya kita belum memahami Al-Quran yang sebenar. Wallahu a'lam. Okey, cukup kalau nak tunggu bersedia untuk dijemput. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.